Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk gerakan jatuh bebas. Definisi, gerakan jatuh bebas ialah satu kejatuhan objek yang disebabkan oleh daya tarikan graviti sebagai satu-satunya daya yang dikenakan ke atas objek. Gerakan jatuh bebas hanya berlaku di dalam vacuum. Gambar rajah ini menunjukkan gerakan jatuh bebas di mana melepaskan objek dari tempat tinggi. Contoh, kalau kita pegang sesuatu objek dan lepas dari tempat tinggi, sebelum kita lepaskan objek, halaju dia adalah sifar. Oleh kerana ini adalah gerakan jatuh bebas, hanya daya tarikan graviti sahaja dikenakan pada objek. Maka, pecutan objek ialah pecutan graviti iaitu sama dengan 10 meter per saat. Sesaran objek apabila sampai ke permukaan bumi sama dengan ketinggian kedudukan asal iaitu h. Slide yang keempat ni adalah formula-formula yang kita boleh guna dalam pengiraan gerakan jatuh bebas. Seterusnya, mari kita lihat satu contoh pengiraan objek. Okey, soalan dia, seketul batu dilepaskan dari ketinggian 100 meter. Okey, dari sini kita dapat halaju dia sama dengan kosong. Pecutan graviti dia 10 meter per saat. Diberi ketinggian objek iaitu sesaran objek sama dengan tinggi 100 meter. Soalan dia, hitung masa yang diambil bagi batu jatuh. Sekarang ni kita nak cari T. Dengan menggunakan persamaan pecutan seragam, kita dapat selesaikan soalan ni. Dari maklumat ni, pecutan akhir V tidak diberi. Jadi, kita akan guna formula yang tak ada V. Formula tersebut ialah S sama dengan UT tambah 1/2 GT kuasa 2. S dia sama dengan 100, U sama dengan kosong, T tak tahu, tambah 1/2 kurungan 10 kurungan T2. 100 sama dengan 5, T kuasa 2. T kuasa 2 sama dengan 100 bahagi 5 sama dengan 20. T sama dengan punca kuasa 20. Okey, dapatlah jawapan dia. Tekan kalkulator. T sama dengan 4.47 saat. Seperti yang kita lihat, berikut merupakan 3 graf penting di dalam gerakan jatuh bebas. Yang pertama adalah graf gerakan. Yang kedua adalah graf halaju masa. Dan yang ketiga adalah graf pecutan masa. Melepaskan objek dari kawasan tinggi. Apabila satu objek dilepaskan dari satu kawasan tinggi, halajunya bertambah dengan kadar yang tetap. Oleh itu, dalam graf halaju masa, ia diwakili oleh satu garis lurus dengan kecerunan yang positif. Oleh kerana halajunya bertambah dengan kadar yang malar, maka pecutannya adalah seragam. Pecutannya adalah positif kerana lajunya bertambah dan objek bergerak dari arah positif. Oleh itu, dalam graf pecutan masa, gerakan ini diwakili oleh satu garis mengufuk di dalam dominan positif. Dalam sedar dan tak sedar, sebenarnya terdapat banyak contoh gerakan jatuh bebas yang berlaku dalam kehidupan seharian kita. Yang pertama adalah buah jatuh dari pohon. Buah yang jatuh dari pohon adalah contoh gerakan jatuh bebas yang paling menonjol. Sebagai contoh, ketika buah matang, buah itu terpisah dari pohon kerana aksi tarikan graviti bumi. Oleh itu, buah yang terpisah dari pohon kemudiannya jatuh ke tanah dan jatuh bebas. Yang kedua adalah payung terjun. Payung terjun adalah salah satu aplikasi utama yang memanfaatkan gerakan jatuh bebas untuk tujuan hiburan. Sebagai contoh, penerbang payung terjun melompat dari pesawat dari titik tinggi di atmosfera. Tarikan graviti bumi kemudian menariknya ke tanah dan menampilkan gerakan jatuh bebas. Yang ketiga dan terakhir sekali adalah batu dijatuhkan dari bukit. Sebuah batu yang diletakkan di atas bukit atau di tempat yang tinggi memiliki tenaga keupayaan yang sangat besar. Sebagai contoh, ketika daya diterapkan untuk mendorong batu menuruni bukit, maka tenaga keupayaan akan berubah kepada tenaga kinetik. Graviti yang bekerja di atas batu menariknya ke tanah. Disebabkan itulah, batu yang jatuh dari bukit adalah contoh lain gerakan jatuh bebas. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.